أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang berhormat kepada pengurusi yang menjemputkan saya pada malam ini, dikatakan sangat-sangat berbahagia, sangat-sangat mulia dan sangat-sangat dinilaikan. Lagi pula yang berhormatnya kepada FOA ataupun tuan sekolah ataupun tuan rumah di sini, ataupun daripada para ustaz dan asatizah, dan pula semua daripada para guru yang ada di Pondok Perut Tiaw ni ataupun di Sedau ni. Dan yang saya tak lupa lagi nya kepada kawan-kawan bapa dan kawan ibu yang dihormati sekalian, dan kepada adik-adik pelajar lelaki dan perempuan ataupun putera dan puteri yang ada di hadapan saya pada malam ini. Alhamdulillah, saya sangat-sangat berasa suka dan berasa gembira dengan menunggu-nunggu oleh orang di sini tu duk menunggukan saya yak pagi tadi ataupun dah duk cedekkan majlis ni bukan sehari dua ni. Masanya lama juga daripada kawan saya ialah dikatakan Ustaz Man dah. Saya ni kenal lama dah dengan Ustaz Man ni. Dia duk panggil gapo dah, kita duk panggil dulu duk panggilnya Mang lah, Mang Nakdeh. Kamade kita kenal dengan dia ni masa duk dala lagi. Duk dala lepas tu kita tubik dala pergi Syria. Dia tubik daripada ngaji rumah pergi naik Sudan. Lepas tu kita duk temu ke Mekah ni pula. Jadi perhubungan dia lah boleh mari sini ni sepatutnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan pula dengan doa-doa orang sini ni boleh hamba mari sini dah. Jadi awal kali lah boleh kata awalan ataupun awal marrah yang saya datang kepada Kampung Perut Tiaw ni ataupun Sedau ni boleh mari temu dengan orang-orang sini dah. Tapi nak kecek tu bahasa logat taning lah, nak kecek sia takutnya tubik tondeng banyak doa. Jadi alhamdulillah kakak ibu dan kakak bapa dan adik-adik pelajar semua, tajuk yang dibagikan kepada saya ni, belum pada saya nak masuk pada tajuk, dikenali ke saya ni dengan Baba Fikri ataupun di kawasan jalan tu dipanggilkan Baba Yi. Saya ni latar belakang ngajinya di Dala tu lebih kurangnya 10 tahun, lepas tu pergi keluar negeri. Lepas tu lah di hari ni banyaklah ada tubik lah YouTube sana tu. Ceramah-ceramah hari ni mau ceramahnya 2 tempat dah. Pagi tadi ngajar di Jabat, sudah Jabat saya pergi Kota Terah, malam di Petaraya. Lepas tu sudah sebab tu dia jadi lama masa sikit ni. Sudah ngajar Jabat pukul 9,
lepas pada pukul 9 lagi ceramah di Abota di Kota Terah, Kota Baru. Sudah situ klik rumah ustaz, mari kuning. Sebab tu jadi kelamat test sikit dengan hujan, dengan gapo. Saya agak kemaafan kepada orang-orang sini semua, daripada kakak bapa dan kakak ibu, adik-adik pelajar semua dah. Jadi saya harap kemaafan dah kelewatan sebab jalan ni pun jauh, patu hujan, patu banyak perkara. Jadi yang tajuk ada mau beri malam ni hak ustaz mangwi pada saya, pertamanya majlis khatam Quran. Dalam majlis khatam Quran munasabahnya sambutkan istiqbal ataupun sambut masalah bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi adik-adik pelajar semua, saya sendiri pernah jadi pelajar dan ustaz-ustaz semua, asatizah semua pernah jadi pelajar. Kemudian poin-poin ataupun noktah yang kita nak ambil pada malam ni, nak kecek dengan pelajar-pelajar dan kakak ibu dan kakak bapa sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala saat itu sangat-sangat suka dan kepada kita jadi orang mengaji. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang kepada orang-orang yang menututi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya khairukum, sebaik-baik daripada kamu ialah orang yang mempelajarikan akan Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajar ia akan Quran. Jadi Quran ni tak ada dah di atas muka bumi Allah Ta'ala. Kalau kita nak cari ngaji yang paling lebih, ngaji yang paling nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lain tak bukan ialah ngaji Al-Quran. Di dalam Quran ni tubik nahum, dalam Quran ni tubik ilmu sarah, dalam Quran tubik ilmu balaghah, di dalam Quran tubikkan masalah syi'i, dalam Quran tubikkan ilmu ma'ani, dalam Quran ni tubik berbagai-bagai daripada ilmu-ilmu. Tapi sebab itulah Tuhan kata di dalam satu ayat, ba'da'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Dan tak ada siapa dia boleh tahu akan takwil Quran melainkannya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bijak dan pula orang-orang yang tetap di dalam ilmu. Sebab tu ibu bapa dan saudara-saudari, hadirin hadirat, bermakna kata sebaik-baik daripada kamu ialah orang yang ngaji Quran. Ngaji Quran ni makna kata kita ngaji bicara tertil, ngaji bicara tajwid. Sebab tu baca Quran ya ada pak pandok, pak panjang dah kan. Bukan kata semata-mata baca panjang seterik, pandok seterik, ataupun tak ada dengung langsung. Ya orang panggil Quran ni, ya ada dengung, ada pandok, ada panjang, ya baru sedap dengar kan. Kalau kita baca Fatihah tu ya tak sedap, ya tak sedap. Kemudian, nah adik-adik pelajar semua, kemudian nah masalah kita katanya, masalah kita ngaji Quran ni satu perkara yang lebih, satu perkara yang Allah Ta'ala bagikan fadilat dan bagi kurnia pahala yang besar. Kita baca macam mana? Misalnya kita kata Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dan kita baca Alif Lam Mim, situ dia panggil tiga huruf. Yang pertamanya alif, yang keduanya lam, yang keduanya mim. Kemudian kita baca Alif Lam Mim saja tu, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ialah 30 pahala dah. Dengar tak ibu bapa ni? Dah. Jadi kita harap kepada kita semua ni, dah mau mari jadah ni, mari daripada tani jalan. Nah, kita harap pada pokok kita semua, minta oleh saya sendiri pun, minta we jadi pada mari jah pada orang tua-tua kita dan adik-adik kita semua ni. Dah, kita harap dengar we baik-baik. Patut ilmu yang Allah Ta'ala nak bagi kita pun orang panggil yang kena ada cara-cara dia. Kemudian kita baca Alif Lam Mim sekarang ni.
Allah Ta'ala wi kita 30 pahala. Kemudian apabila kita ngaji Quran dah masalah kita katanya, nah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau kita fikir di dalam Fatihah ni padat dah. Bagi orang ngaji, kalau fikir dengan ayat Fatihah ni sekarang ni padat dah. Kemudian kita dah baca hari ke hari 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni apa ni? Quran. Kemudian Quran ni di dalam semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala buat turun daripada langit berapa buah semua? 104 buah. Hak Allah Taala buat turun daripada langit berapa buah? 104 buah. Adik-adik pelajar semua. Esok ustaz tanya tu 104 buah. Kemudian 104 buah duk tinggal lagi orang panggil kitab yang bahasa langit. Ada lagi lan ni 3 buah. Yang pertama ada lagi Taurat. Yang kedua ada lagi Injil. Yang tiga kitab yang bahasa langit yang ada lagi ialah Al-Quran. Kemudian 3 buah ni asal yang Allah Ta'ala buat turun daripada langit ialah 104 buah. Kita dah baca ya nah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubih. Tu kutubih tu 104 buah yang Allah Subhanahu wa taala buat turun daripada langit 104 buah. Kemudian 104 buah duk tinggal lagi lah ni 3 buah. Kemudian semua arti kata maksud di dalam kitab yang Allah Ta'ala buat turun pada Nabi Adam, buat turun kepada Nabi Nuh, buat turun kepada Nabi Idris, buat turun kepada Nabi Ismail, dia sampai pada Nabi tu. Semua ni kitab-kitab 104 buah dia duk beripung di dalam ma'anil Fatihah, duk beripung di dalam Fatihah. Ni adik dah baca Quran belakang, dah baca Fatihah ni kan. Kena wirti lah maksud Fatihah ni. Dalam Fatihah ni dunia, dalam Fatihah ni langit, dalam Fatihah kita semua, dalam kita Fatihah ni sekolah ni, rongjing ni semua ada dalam Fatihah ni. Kemudian dalam Fatihah ni Allah Subhanahu wa taala letak dalam Fatihah ialah 104 buah. Ma'ani dan makna-makna kata bagi Fatihah ni 104 buah Allah Ta'ala saat ni tak di dalam Fatihah. Kemudian makna Fatihah saat ni tu semua kita kata 104 buah saat ni duk terkandung di dalam Fatihah. Kemudian dalam Fatihah saat ni tu ia duk beripung makna dia mana? Di dalam ba bismillah. Dalam ba bismillah. Kemudian dalam ba bismillah ni gapo dia arti kata? Apa dia di dalam buah bismillah ni semua kita tahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian-pujian bagi Allah yang gapo dak membela dak mengkaka kasih kelia Allah. Ar-Rahmanir-Rahim yang amat barah. Maliki yaumiddin dan pula dia dak mengkaka dak milikkan akan hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua makna kata isi kata dalam 104 buah duk berimpung ia di dalam bismillah. Ni kita duk ngaji Quran dah Ibu bapa, adik-adik semua duk ngaji Quran, kita tahu dak hak kita duk baca ni. Kemudian Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik daripada kamu ialah orang yang ngaji Quran dan orang yang ngajar Quran. Kemudian di dalam buah bismillah ni Allah Taala kata apa? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan aku adalah barang yang telah ada dan dengan akulah dikatakan barang yang lagi akan ada. Dengan Allah ada kita,
Dengan Allah adalah langit, dengan Allah adalah bumi, dengan Allah adalah syurga dan neraka. Kemudian kita duk bacakan Quran. Adik-adik semua, orang ingat Quran ni tak ada dah. Api neraka tak makan. Apabila dia ingat Quran dalam dada dia klik ke akhirat, tubuh tulah. Dunia duk pakai tubuh ni, akhirat esok pun pakai tubuh ni. Tapi bagi orang hafizul Quran, ingat Quran 30 juzuk di dalam dada, dia boleh syafaat keluarga-keluarga dia di dalam neraka. Hari ni kita tahu belaka dah dengan Quran ni. Kemudian dengan Quran Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang ni tubuh badan dia tak hancur. Apabila dia mati esok ni, dia duduk dalam kubur, tanah tak makan, ulat tak makan. Lepas tu dia kelik hari bakit esok ni di padang mahsyar, ulat-ulat dan pula bombing-bombing tak makankan tubuh badan dia dengan sebab berkatkan akan Quran, dengan sebab mukjizat Quran. Sebab itulah mukjizat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar sekali ialah Al-Quran. Sebab tu di dalam mata jahrata wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minha kalamullahil mu'jizul bashar. Kalau mata jahrah katanya wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar, dan segala mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sangat. Minha, setengah daripada mukjizat Nabi yang paling besar sekali, yang paling agung sekali, yang paling mulia sekali ialah kalamullah, ialah tuturan Allah di dalam Quran. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mukjizat yang paling besar kepada Nabi yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Sebab tu mata kata wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi muljisul bashar. Kalam ni sebab apa dibakit Nabi ni masa mana adik-adik semua, pelajar-pelajar semua, ibu bapa tu bakit Nabi masa mana? Ana nak ayat berarti dah. Malam ni we boleh kena orang jatuh boleh kilah awak klik sekor dua tak apa dah. Hak tina boleh kan awak klik setagi. Tu mari dengar ceramah dah tu bukan kita mari nak ramai-ramai. Klik gi boleh buat amal sepatah dua tak apa, ambo mari jah pun tak rugi mari beri. Dah, kemudian kita naknya Quran ni dikatakan mukjizat Nabi yang paling besar. Mukjizat Nabi banyak, mana setengah mana misal. Pertama satu hari Nabi duduk Madinah. Nabi duduk di Al-Madinatul Munawwarah. Pertama jalan mari. Jalan sahabat-sahabat duduk sekali dengan Nabi. Pertama mari, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Sahabat kejut. Tengok orang tak ada, tengok lek ni tak ada, tengok lek tu tak ada. Tapi tengok-tengok kena ke Pertama wisale ke Nabi. Boleh jadi tidak kalau kita fikir dengan akal kita ni, kalau kita fikir dengan orang panggil apa? Dengan akal kita, dengan semon kita ni, kita boleh fikir kata boleh jadi tak satu pokok kayu ni jalan mari cabut dengan akal-akal mari wisale ke Rasulullah. Tak boleh jadi. Ni orang panggil mukjizat. Perkara yang tak boleh jadi, tak logik akal orang panggil akal kita, orang panggil fikir tak sapa. Kita mai tengok benda ni nak berlaku di benda ni nak berlaku di Nabi. Dua mari pertama wisale ke Nabi, ning satu mukjizat Nabi. Dan satu hari kerja mari wisale, ibu kerja. Ini ayat mukjizat Nabi ni. Mukjizat Nabi ialah kerja saat itu mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wisale. Ketika Nabi duduk sekali dengan sahabat-sahabat, ibu kerja mari jumpa dengan Nabi, Assalamualaikum. Nabi pun jawab Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat pun kejut kerana kerja wisale. Kemudian kerja tu ngayuhan kepada Nabi, ya Rasulullah,
anu ambo demo iga ambo tak ada wipek lagi ke dia, mintalah Rasulullah royak pada orang iga anu ambo tu minta hantar balik, karena ambo anaga anak kerja tu tak ada nak minum pek lagi ya Rasulullah. Ini enggak ni mukjizat. Apa mukjizat? Karo yang pelik, karo yang tak berlaku manusia-manusia macam kita, seperti air tu bekok jari, tak berlaku pada manusia kebiasaan macam kita, tak berlaku air tu bekok jari, tak berlaku pantama mari wisalah, tak berlaku kerja mari wisalah. Ini orang panggil benda tak berlaku pada manusia. Karena dia mukjizat yang besar di sisi Nabi ataupun berlaku di Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Quran yang kita nak baca ni. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit di zaman mana? Zaman syuara, zaman bulagha, zaman fusaha. Di zaman Nabi dibangkitkan orang-orang yang bijak syiir, yang bijak kata yang bijakkan patung-patung, yang bijakkan masalah cakap yang bijak tentang ma'ani. Tapi Allah Ta'ala bangkitkan Nabi dengan kata Al-Quran ataupun dengan kalamullah kita duk baca. Kama dia orang-orang Arab saat itu apabila dia tengok Nabi saat itu baca Quran, payah nak tiru baik Nabi tak boleh. Apabila dia nak tiru tak boleh, Tuhan kata waktu bisuratim min mithlih, membawa datanglah orang Arab Quraisy dengan satu surah daripada seumpama Quran sependek-pendek. Karena ketika ni orang Arab apabila dia buat patung dia syiir yang molek-molek, yang tinggi-tinggi maknanya, siapa orang saat ni tu nak gawa, nak tindih dia tak boleh, dia pergi tepek di pintu Kaabah. Syiir dia tepek di pintu Kaabah. Belum daripada Quran tiba, syiir kedebek, patung tu kedebek, balaghah dia tinggi. Tapi apabila timbul Quran mari saat ni tu, syiir nak tindih tak boleh, syiir saat ni tu orang panggil nak apa? Nak buku tak boleh. Lebih kala Quran, pasal Quran tu lebih daripada syiir lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala SWT mengwarilah apa? Satu surah yang sependek-pendek sepertinya Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Mewari surah pendek-pendek sekali. Gapo surah yang paling pendek sekali ialah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi orang Arab nak uri tak boleh, bunyilah ana yang kata Inna a'tainakal aw'ad. Dia nak kata macam Quran tak boleh, sebab Quran ni kalamullah, Quran ni cakapan Allah Ta'ala sendiri. Sebab tu orang nak tiru tak boleh. Kama dia amat nak share malam ni kepada adik-adik dan kita semua, kalau kita nak jaga ilmu kita, kalau kita nak jaga ilmu kitanya, 4-5 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patah malam ni weh. Ingatlah ngomong di sini ni. Adik-adik duk gege, adik apa boleh patah ni pikir ni. Adik. Tu dia. Jadi bagi pelajar-pelajar patut orang tua-tua kita ni, kalau kita nak jaga ilmu kita, Nabi suruhnya 5 perkara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Man arada an yahfazal ilma fa'alaihi an yulazima 5 khisalin. Al-ula salatul layl walau rak'atain, wasaniyatu dawamul wudu, wasalisatu at-taqwa fis sirri wal alaniyah, warrabi'atu ayyakula littaqwa lisyahawat, wal khamisatu as-siwak. 5 perkara. Baru ni amak kecek isat hitam, siapa ia tak siwi lupa, amak royak 4-5 perkara. Ni pak ngaji nak pak ngaji. Pas kalau nak jadi orang alim,
Nak jadi orang pandai, adik-adik hak jatuh ke hak tino, kalau nak pandai orang tua pun, kalau kita nak kelewat anak kita ngaji bijak, amo sudah royak dalam YouTube hari tu, pertama sekalinya jangan makan kepala ikan. Puak wahi kepala ikan ya bodoh. Bodoh supaya ikan. Bodoh supaya dengan ikan dengan pelaya bodoh. Kita bodoh dengan ikan tu kalau wahi kepala ikan. Bapak kita bubuk kepala ikan yang geli dah kan. Cuba ini orang wahi makan kepala ikan tika kita ngai, kita topik tu kan, topik tu kita ngai, kita buat ikan kata bumpai cacing di mata kai tu dah. Lepas tu kita setok dia. Kalau dia kita setok dia, ya kejut dia lari. Hak boleh ni boleh lah, hak lain lari dah. Esok kita gingai semula pula, topik semula pula, dia mari pula. Dia mudah lupa. Marai dia mengai, dia dah topik, dia lupa dah hak marai. Sebab tu orang hak berahi makan kepala ikan, dia mudah lupa. Mudah lupa. Ngapa ingat? Bukan tak ingat, tapi dia mudah lupa. Dia mudah lupa apa ikan. Marai kita ngai dah. Lepas tu esok kita gingai mula. Dia lopak pula, dia takak pula. Ni hamba royak. Lepas tu soal lagi, buat-buat ngaji semua ni. Kalau misalnya nak bijak ngaji, tamunya jangan ada buat amal kepala ikan. Ada kepala ikan tu setengah-setengah kah. Nyo apa? Nyo setengah mata ikan. Setengah otak ikan dah kan. Yang keduanya, siapa dia nak mudah hafalkan Quran, jangan kawan dia. Jangan nak makan benda becing banyak sangat. Benda becing-becing tu kurang sikit. Bahawa kita lah ni urus sedap kadang-kadang yam tu yam ni lah kan, yam makmun tak rawai banyak. Makan yam-yam ini salah satu daripada otak kita mudah lupa. Ngaji gelap rau, pada gelap rau, pada mata dan gelap pun perintah pun 40 dalam hati gerah kan. Yang dua, yang tiganya buah-buah wahi makan asyik. Makan asyik buah wapah masing-masing. Ini salah satu daripada mudah terlupa dalam hafal Quran, hafal mata pelajaran, hafal apa-apa saja kalau dia berahi asyik. Lepas tu Nabi pesan sini hak ni ayat apa? Ni ayat Nabi kata, man arada an yahfazal ilma fa alaihi ay yulazima khamsa khisal. Barang siapa yang nak jaga akan ilmu dia, tak sewi hilal dada dia. Ilmu duk dalam dada sama. Sebab tu ilmu tu nak kepada berkat. Sebab tu adik-adik semua ni kena taat pada guru ni. Siapa ia nak beri berkat, ia kena taat pada para ustaz. Ni ustaz kata buat ni, kita buat ni. Ustaz kata macam ni, kita buat ni. Sebab tu ilmu kita klik rumah sikit nak pakai atau boleh. Sebab kita tak pakai ustaz royak, tak pakai tu guru royak. Pelajar-pelajar dan ibu bapa semua, kalau kita nak beri berkat ilmu kita, kita kena taat kepada guru. Kerana dia Nabi kata sini ni, mula-mula orang nak jaga ilmu tak sewi lupa dia ada diri, lazim dah dia. Fa'alaihi, maka lazim ke atas man sanita seorang, ayyulazima khamsa khisalin. Ia kena jaga 5 perkara. Mana 5 perkara? Salatul lail. Ia kena semayang malam kata orang ngaji. Kalau kita orang ngajar kena jaga benda ni. Jaga waktu malam, semayang malam. Walau rak'ataini. Jikalau 2 rakaat tak apa dah bangun waktu malam. Hendak maya tahajud hati lek malam. Doa dengan Tuhan. Siapa dia nak jadi cikgu, nak jadi ustazah, nak jadi ustaz, nak jadi doktor, nak jadi orang alim, malam kena bangun berdoa hati-hati walaupun 2 rakaat pun kita bangun. Tamu jaga semayang malam.
Doa ngata belum nak tidur ataupun lepas pada tidur bangun pukul 4:30 ataupun pukul 4 bangun semaya tahajud 2 rakaat ataupun semaya hajat 2 rakaat, semaya taubat semaya hajat, semaya tahajud 2 rakaat. Doa ganti goyak Tuhan, ya Allah minta membuka mata hatiku ya Allah, minta membuka dari hatiku ya Allah. Lepas tu mintalah membuka jalan-jalan ngaji pada aku, mintalah memberi mudah dalam ngaji. Sebab doanya Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah minta memudahlah bagi pengaji aku, jangan payah. Lepas tu bila nak ngaji baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nak masuk nak bukakan kita hak tamu sekalinya baca Fatihah, baca ayat kursi, baca selawat bibanyak. Tamu jaga semayaman. Yang keduanya dia kata hak Nabi suruh jaga bagi orang ngaji ni dawamul wudu, duduk dalam asmaya semua. Bagi pelajar-pelajar jaga asmaya, orang tua-tua pun jaga asmaya. Berjatuh ambil semula, berhadas ambil semula, tajdik semula asmaya. Siapa dia nak lekat Quran dalam dada, nak lekat ilmu dalam dada, nak ilmu kita terjaga dalam dada, yakni kita jaga asmaya. Dah jaga ke asmaya semua. Jatuh ambil semula adik-adik nah, ambil asmaya semua. Lepas tu nak tidur pula asmaya, nak ngaji pula asmaya, nak baca pula asmaya. Yang ketiga, at-taqwa fi sirri wal alaniyah, yakni kita takut ke Tuhan di dalam ketika sembunyi, di dalam ketika kita saat itu ternyata, yakni kita takut Tuhan. Yang keempatnya, yakni ayyakula lit-taqwa la lisyahwat, yakni kita makan kerana takwa bukan kerana keinginan hawa nafsu. Yang kelima, as-siwak, yakni sugi semua. Tahu tak kayu sugi? Orang ngaji ni kena pakai kayu sugi. Sebab sugi ni Nabi katanya banyak khusiat dia. Sugi gigi ya. Sugi gigi dengan kayu-kayu arah. Pertama sekali Allah Ta'ala cerah mata. Lepas tu selagi orang yang bersing payah ingat ni, orang banyak terlupa ni, dia balgang banyak. Tak apa dah. Ya tak apa. Deh. Ya. Ada ya balgang banyak. Jadi makna katanya orang yang mudah lupa ni ya balgang banyak, berharap balgang, yakni rohak banyak. Orang mana banyak rohak lepala dalam diri, orang ni yang mudah terlupa. Kalau hafal Quran pun yang mudah terlupa, kalau hafal mate pun yang mudah terlupa, kalau hafal mengaji pun yang mudah lupa. Kalau orang tu banyak balgham di dalam kepala, banyak rohak dalam kepala, ini salah satu daripada orang mudah terlupa. Kemudian salah satu daripada amalan yang Nabi suruh jaga bagi orang ngaji ialah as-siwak, yakni jagakan masalah bersugi. Kemudian bagi adik-adik ngaji dah, kita tengok nak ngaji nak berjaya ni, orang kampung pun serupalah ibu bapa ni. Kita tengok daripada tok-tok kita ngaji dulu Kita tengok setengah daripada pelajar-pelajar dulu. Lepas tu kalau nak jaya ni kita maknanya kita kena baca dah. Kita nak tengok dulu-dulu orang ngaji dulu, setengah daripadanya. Kalau kita tengok di dalam dulu, orang dulu yang baca tidur pukul 3, pukul 2, pukul 4. Dah, kalau nak wijaya saat itu kita kena banyak bangun malam, baca lek malam, lepas pada tu dah baca ngapa, banyak ngapa. Jadi dulu saat itu setengah daripada orang-orang kita zaman dulu, turun zaman dulu ni, dia banyak baca, dia banyak hafal-hafalan, lagi pula setengah daripada mana cerita, setengah daripada babalah sarah. Dah babalah sarah, kenal tak babalah sarah? Yakni duduk di tan ni. Yang ni ngaji dulu deh. Ya sesak. Sesak sangat-sangat babalah sarah ni. Sampai satu hari yang ngaji pondok dala sah ni, dia tak ada duit nak beli kitab. Dia tak ada duit nak beli kitab.
Kemudian mu ia jalan kok kampung saat itu dia minta zakat padi zakat po di kampung-kampung. Dia kata mu ada zakat tak? Dia kata aku minta zakat sikit. Kalau padi mu ada aku minta zakat padi sikit. Aku nak pergi jual kerana Allah aku ni nak beli kitab. Esoknya tak ada duit nak beli kitab. Jadi bapa Allah sarah ni yang ngaji di dalam masa tu deh. Mata ngapa belaka kata setengah tok-tok guru kita ni bapa Allah sarah ngaji ngapa hafalnya 40 buah pantai. Buat kita ni ingat dah mata jemiah ni. Ingat dah mata jemiah ramai-ramai ni. Orang dulu ngapa seminggu yang mata jemiah, kita ngapa apa tahun ni. Bapa Allah sarah ni yang ngapa dia ni siapa ianya dah 40 mata dia duit tak ada. Kemudian fok-fok pelajar dalam dulu ngaji dia tak kenal orang, tak jumpa dengan orang, duk tah ponok, pas ponok dia pelik sikit, dia koci pintu besar, dia masuk bawahmu. Tak? Faham tak apa kecek ni orang sini ni? Faham tak? Kalau tak faham mau nak tukar bahasa jadi bahasa Arab pula. Kita tak faham, kita tukar di bahasa Arab, bahasa Sia, bahasa Inggeris pula kan. Nah, jadi yang ngaji itu pondok ia tu mana yang cerita kan dulu. Ia koci pintu depan. Pintu depan ia koci. Pada mau mari nak kali pun nak koci semua ya, tapi ia tepuk dari bawah. Ia masuk nak tak pondok ia masuk ke bawah mu. Pada mata Allah ni pergi ke mana semua hari-hari tak ada tak pondok. Sebab dia koci pintu depan yang masuk ke bawahmu. Kenapa? Kerana dia penting sangat masa dia tak sewi jadi pakai dengan benda lain, tak sewi pakai dengan guru, tak sewi pakai dengan kawan saya, kawan-kawan dia lagi buat peran-peran dia tak sewi pakai. Nak baca straight, nak ngapa straight, siapa dia digelarkan si bawah ditan ngaji. Lepas tu pasal dia nak klik daripada dalam tu, kita dia taruh tabala. Sebab orang dulu dia payah duit. Nak beli kitab payah duit. Bila dia nak klik dia ngaji yang ngapa. Apabila siapa dia aling sani, dia tinggal kitab tabala, dia kerak kepada runglang pula ngaji. Nak wirunglang tu boleh ngaji sebab ia ni apa ingat habis dah 40 mata dia tinggal klik. Orang panggil ilmu fis sudur la fil kutub. Ilmu di dalam dada bukan di dalam kutub, bukan di dalam kitab-kitab. Macam mana nak misal semacam tu kenali Kelantan. Besar dengar cerita tu kenali orang waliullah di Kelantan mati 100 tahun dah. Tu kenali Kelantan sekarang lah ni kubur dia bahu sebab bahu sedar. Dengan sebab apa tok kenali Kelantan dia ni berkah. Dengan sebab apa tok kenali Kelantan dia hebat. Dengan sebab dia taat kepada gurunya dan dia taat kepada dua ibu bapaknya. Dua orang ni jangan dah. Dua orang ni kita kena takwi tinggi, setinggi-tinggi kita kena kunyamnya dan setinggi-tinggi kemuliaannya. Tapi kita di hari ni sebalik ni. Orang tua kita buat lain, orang tua tak waktu orang tua kata kita lah ni sebab tu hidup kita lebih tak berkah. Pahok-pahok kita ngaji lah ni tu kata kau ni, tu kata kanan kita kiri, tu kata depan kita belakang. Sebab tu kita tak berkah. Dua orang ni berapa dah tok kenali Kelantan. Dengan sebab apa kubur dia mati 100 tahun dah ni duk bahu supaya bahu duk bahu sebab tu besok mau kubur dia. Tok kenali Kelantan katanya ceritanya pergi Mekah duit 100 riyal. Masa kapal air, kapal layar gi ke Mekah duit wak 100 riyal. Dulu zaman dulu ya tak sempat learning nak kapal air kadang-kadang pospok tak ada wak leh. Samudeng Tan tu tak ada wak leh. Nak kapal air kalau buat kita dulu nak kapal di Naga. Kadang-kadang setengah tu nak kapal tu kapal-kapal sampai Mekah dah weh. Pospok tak ada ni. Tok kenali Kelantan hidup Mekah
Duit 100 riyal dia guna dalam masa setahun 3 riyal 4 riyal. Duk lagu mana 3 riyal setahun 4 riyal setahun duk Mekah. Duit 100 riyal boleh duk kat 10 tahun di Mekah. Lepas tu mengaji tok guru saat ni tu dia tak ada mengaji ana tok nani duk pecek orang. Tok guru duk mengajar je pecek orang apa? Siapa dia tok guru dia? Syekh Ahmad Al-Fatani. Nama Syekh Ahmad bin Muhammad Zain, iaitu Faridatul Faraid. Kalau kita duk ngaji kitab Usuluddin Tauhid tu, kitab Faridatul Faraid ni tok guru bagi tok kenal. Kemudian tok kenali pihak tok guru ngajar dia baca orang tu baju tak pakai. Tok baca orang mau perang tok baca orang tok guru tak ada mengaji mana. Kitab pun tak ada. Satu hari dah Syekh Ahmad tanya puak nak murid dak pe macam ni buat apa dia? Syekh Ahmad kata, "Hei, puak kita semua ni makin ni gapo dijawi hak sedap sekali. Makin ni gapo hak sedap sekali dijawi. Demo ni goyak kata rambutan, ngok, demo ni goyak kata walasa, demo ni goyak kata luk longkong, demo ni goyak kata durian, yakni durian, macam-macam." Kamu dia jawab setengah kata wah dia sedap dia kata tu guru. Lepas tu dah sedap kuasa nak makan dia nak klik mik jawi, pas jawi dulu kena nak kapal air berbulan nak sampai jawi. Dalam ramai-ramai tu guru saat ni tu tanya nak murid, wah gapo hak sedap di jawi? Setengah kata romote, wah lasak, wah dokong, kata setengah wah dia. Lepas tu wah dia sedap pula murah tak ada makan. Dia nak klik jawi weh. Kabar-kabar kenali takku nak klik tu guru. Tu weh dah baca orangnya. Baju tak pakai, kita tak ada ngaji. Saat dia jelas baca orang tu gua tengok cerita ya, tengok kalau kuih. Baca orang tu gua straight tu ngajak qalal musannifu, ya pah baca orang tu dulu dah. Kita tak ada, baju tak ada. Tok guru tanya tu, "Pia nak klik jawi duk Mekah no. Mekah mak kita berapa ribu kilo 14-15 ribu kilo perjalanan ni dengan kapal terbang 8 je, dengan kapal air sak ni tu 10. Pia nak klik tok nali tak aku nak klik ya tok guru. Ya pun dah, teh hari. Tok nali klik mari tu tok teh hari. Ya bibik wah tie 2 teh. Ya klik pia mana? Pagi tadi pecek orang tu guru tu tanya tu pia nak klik ya tak kawan nak klik tu guru. Bob teh hari ya bibik wah dia 2 butir mari dak pe tu guru. Tok guru tak kenali mumik mana wah dia tu. Nali kata mau klik jawi tok guru. Mau klik jawi, hang klik jawi. Pas klik lagu mana? Ni. Orang dulu ya siapa makom, siapa martabat, ya bombing back ni fok waliullah ya lagu ni. Ya duk lek ni dunia ya bulak lagi dunia. Kita duk ngaji lesson baca tu dunia bulak ke kepek. Lo ni kelong luar bank. Kelong ke bank. Kelong. Kata setengah dunia ni supa dengan gapo badai. Kata setengah dunia ni supa dengan telur, supa dengan kai, telur. Kemudian dunia ni kulit dia ni bagi waliullah Allah Taala lipat bombing dia. Ya duk Mekah, kemudian tu lipat bombing dia je lah kocah gilik sana bombing jauh. Bagi Allah Taala mustahil kah? Kau ngaji usul dah. Bagi Allah Ta'ala mustahil kan nak lipat bumi Mekah pas saat itu. Mari takut dengan bumi Mekah, ya langkah gilik sana dengan sekelip mata. Inilah Allah Ta'ala lipatkan bumi bagi waliullah dengan sebab tok nali ya taat sangat kepada Syekh Ahmad. Allah Subhanahu wa taala wi ilmu ya tu siapa nak martabat waliullah, dia boleh klik jawi dengan sekelip mata, ambil wa dia mari kotok guru. Adik-adik semua, kalau nak wi berkah, kalau nak wi jaya, ilmu ni bukan orang ngaji pandai saja nah. Amo nak oya. Orang ngaji cerdik, golek ke tak pakai tok guru.
Golik ke orang bodoh, ya taat ketuk guru. Tapi orang cidik dengan orang bodoh, hak mana kita kata orang banyak berkat. Orang hak bodoh banyak berkat. Faham ni? Sebab tu pepatah daripada kata, banyak yang cerdik tapi sedikit yang taat. Banyak orang cerdik tapi sedikit yang taat kepada guru. Sebab itulah katanya, siapa dia nak beri berkat di dalam ilmu boleh buat amal masa tua, dia kena pakai, kena taat tok guru. Apabila dia klik rumah, boleh bini, boleh anak, dia kena mari temu dengan tok guru dia kena misalnya tok guru dia, baru ilmu dia ada barakah. Sebab tu tok nali siapa sekarang learning pun dia tok guru duk bau sedap, sebab dia taat kepada Syekh Ahmad. Dan tok nali dia berkat dengan sebab dia mulia kepada ibu bapa dia. Masa mak dia tua, dia dukung mak dia pergi mandi hari-hari. Ini nak royak sikit cerita bagi orang ngaji. Kalau nak beri berkat, kita kena jaga. Tamunya jangan wituk guru wasati adik-adik semua, ayah-ayah semua, jangan wi adik kita tu tok guru berasa hati. Sebab itulah kita dok tengok orang-orang berkat semua ni dek. Semua hak patuh kepada guru. Kita tengok satu hikayat, mau nak cerita. Murid ni tok guru dia sakit. Tok guru dia sakit. Pahaya tadah tangi dia, tok guru sakit, tidur sepet di atas atas lembek. Kemudian tiap-tiap kali tok guru saat ni sakit, tok guru tu berak, dia tadah dengan tangi. Tadah dengan tangi dia. Tok guru kencing, dia tadah dengan tangi. Tok guru berak, dia tadah dengan tangi. Kemudian satu hari guru dia katakan, dia kata, "Hei muridku, nantilah tangimu satu hari lagi akan datang, akan dikucukkan oleh raja dan pula oleh malik. Dengan sebab dia saat itu ketika Tok qada hajat dia tak ada tangi, maka Tok pegang tangi dia tak, go tangi mungkin satu hari akan disiumkan oleh raja." Sebab tu adik-adik pelajar hok duk ngaji dah, ngaji wi molek, ngaji wi sungguh. Lepas tu apabila kita ngaji ni, Allah tak ada dah orang panggil ada anakut. Orang tak ngaji tak ada anakut. Lepas tu buat tengok letaning jalan kita sangat taning belakang ni. Lepas kita tengok taning jalan kita, orang aling banyak mana, pondok-pondok banyak mana. Lepas tu kalau orang tak ada ilmu, orang ni tak ada anakut, tak ada masa depan. Bahasa Arab kata tak ada masa mustaqbal, tak ada masa depan. Pahala ni tak kira nah. Ngaji gapo pun tak kira, asal ngaji. Lepas tu amak nak royak kata semua hak duk nego-nego le jalan, duk jadi tokel kereta besar-besar dah. Cuk-cuk ambo duk dalam saja. Sebab tu orang ngaji agama bukan dia hina. Ya hina kau duk ngaji ni ya. Nampak dogo, nampak tak ada turu orang, nampak tak ada turu orang, tak ada dengan sangkum masa ngaji ni ya. Tapi apabila ia ambil ilmu ia guna masa tua, ia buat amal dengan ilmu yang ngaji, orang ni dia lebih pada orang dalam masyarakat satu hari. Amak nak cerita nak, semua duk jadi nayuk kawasan jalan, duk jadi nayuk kawasan nasta, duk jadi nayuk kawasan tani. Lepas tu duk buka kereta polisah, orang panggil kereta tangan dua. Semua buat-buat cuk dalam aja. Kalau kita kira main pak ngaji kelas, ngaji pondok ni orang panggil lalang, orang panggil buat tak ada dengan orang. Aduh cukur rambut semua duk kira. Tok kata nak cukur rambut, buat mu cukur rambut. Pak buat tina tengok main krik pala golai rumah. Jangan ada. Lah ni tok baki kok wokok kene nah. Jangan ada tok baki ni. Pala ni orang tina tak ada nak anak dah style werung ni. Kenapa? Dia tahu ambil mesin wedung, mesin mata gelebek ni habis kakak mah tangi. Kalau tak pakai dia juru, dia tak kena kakak mah, dia tak dia patut dia tak kena bagi dia. Dah. Sebab tu adik-adik semua dia nak cari suami pun cari orang yang molek-molek, nak cari dong ikut dia tu. Hak jatuh pun jangan dong ikut orang ikut temung tu.
Kawan dia dah. Orang ngaji agama ni pertama kali dia pandai bawa diri. Sebab tu Nabi kata utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuklah olehmu akan ilmu Allah Ta'ala minal mahdi, daripada buayan, daripada masa kecil, masa budak-budak lagi, ilal lahdi, hingga sampai kepada liye lehat. Nabi suruh kita tutup ilmu secari ilmu. Mek daripada buaya. Tengok Imam Syafi'i duduk dalam perut saja 4 tahun lah kan. Imam Syafi'i duduk dalam kandung tak? Orang yang kandung duduk dalam perut hak paling lama sekali Imam Syafi'i rahimahullah 4 tahun duduk dalam perut. Maka beranak mari dia saat ni tu ingat Quran dah setengah-setengah. Karena mau dok baca dah kan, mau dok baca ketika dia duduk dalam perut mau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ataupun mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mau dak baca dah. Masa 4 tahun mau dak asmayan dah. Masa 4 tahun Imam Syafi'i dak lepo mau dak baca Quran semua dah. Baca Quran ulai alif lagi kan lagi, hari ke hari, malam dan siang, sampai Imam Syafi'i tu pergi mari ingat Quran setengah-setengah dah. Ini ibu-ibu dan bapa, kalau kita nak wi anak kita ke mana? Nak wi anak kita jadi orang ngaji ke? Nak wi anak kita jadi orang soleh ke? Nak wi anak kita jadi orang soleh ke? Di hari ni kita buat apa kepada bentuk ke anak kita lepas? Ni bukan silap anak nah. Ibu bapa di hari ni mari duk cari kok muhah banyak ni. Learning hak nandeng buku sihir. Yang dua buku anak tak reti kata. Anak tak reti kata, lepas tu duk peracung lentah. Bapa nak buat lah mana, bapa nak buat tak reti, tak nak buat dah ya ada. Tak nak royak, tak nak kata lah ni hamba puasa takut, minta duit 500, nak beli 500. Nak buat lah mana apa ya ada. Hani ibu bapa semua ni dan adik-adik semua, kita jadi orang ngaji dah, kita kena jaga ngaji semua. Nabi kata utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tutup ilmu daripada buaya hingga sampai kepada mati. Buaya halu-halu sebab tu Tuhan kata, sebab tu ibu bapa ni hari beranak dah. Apabila hari beranak tu baik pang lagu anak, bomo basuh siap-siap dah. Bomo wi buning kita, buning apa? Sarung anak dah. Wi sarung anak kita. Kalau kita tak ambil waklik, bomo ambil buning tu, apa? Buning anak sarung anak, ya gi wak nipu, ya gi wak imrai wi kita minum pula. Tarak buning anak tu. Buning anak hak sarung anak tu orang panggil duk dalam rahim. Kalau kita tak ambil buat pelik, ya buat bomo ni ya gi ambil pula buat ka. Buat nipu, buat imrai, patut buat kita kau minum. Sebab tu buning anak ni mana yakin laksa. Berarti molek ibu-ibu, bapak-bapak berarti molek. Kalau tak sewi anak nyakit, tak sewi anak jadi putih gata, tak sewi anak saat itu jadi lemah, buning anak tu basuh wi cuci. Basuh wi cuci, tika nak kamu basuh wi cuci. Wi darah tu habis daripada buning tu. Ni ilmu dunia ni. Basuh wi cuci. Orang tua-tua kita dulu dia ambil kain putih tak. Mek buning saat itu basuh wi cuci dulu. Basuh siapa dia saat ni nak wi hidup wi selamat, anak-anak tu sewi jadi nyakit tak dah. Basuh wi cuci, lepas pada tu tak le kain, lepas pada tu ambil garam keluar atas sikit. Ambil garam, lepas dah tu ambil seglugul, lepas dah tu lipat kain, gi kamu himolek. Tapi syarat kalau tak sewi anak nak putih gata, tak sewi anak lemah tubuh badan, tak sewi anak nak nyakit sawit, basuh kuning tu wi cuci molek. Perak kuning ni. Ibu apa, ibu-ibu no ibu-ibu. Goyak kau apa yang molek. Baik. Apa yang basuh kuning tu molek nah.
basuh cuci darah-darah wi molek, lepas pada tubuh garis sikit asal globus sikit, lepas pada tu serah sikit, lepas tu lipat kai di kampung wi molek. Kalau kita nak anak kita segar, lepas pada beranak mak saat itu kena panggil tok-tok guru ganting, mari baca, mari doa hari yang ketujuh. Sebab tu Nabi katanya ni dengar, sebab tak igano anak pun ni tak dengar kata, gano anak pun ni gerah gerau, gano anak pun ni degil. Jika hari 7 hari itu kita panggil ke tok-tok guru mari buka mulut, panggil kita orang-orang soleh mari tahni, yakni ambil wah tamar 3 butir azam-zam itik dalam mulut budak. Nabi kata yaumas sabi ba'dal wiladah, pada hari yang 7 selepas daripada beranak, yusannu apa? At-tahniku, disunah tahni. Apa tahni? Buka mulut. Apa buka mulut? Ambil wah tamar 3 butir min azam-zam. Itu guru orang soleh tadi buka mulut anak tu. Apabila sudah buka mulut sani jatuh guru doa sapu kepala, sapu tubuh budak, sapu gapo, lepas dah tutup guru kunyak-kunyak sikit, mik bekas aliyo dia pergi bubuh di dalam budak. Ini salah satu daripada sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wah nak lagu ni. Ini cara-cara nak wi anak ngaji cerdik, cara-cara nak wi anak ngaji bijak, cara-cara nak wi anak jadi berjuruh. Ini salah satu. Kemudiannya tu masalah mengaji, kita hafal Quran, siapa dia nak wi mudah hafal Quran, nak wi mudah hafalkan kitab-kitab, yakni kita kena jaga saat ni makan kepala ikan, jangan nak makan benda becing banyak sangat, lepas tu jangan nak makan ke apa benda masing-masing. So lagi mana ayat kelaknya tak sebi mudah lupa, tak sebi lupa. Jangan duk tengok orang tulis di kubur-kubur. Dia mau tulis apa? Ini perkuburan. Lepas tu kita tengok di batu nisan, apa ya? Nama Muhammad bin Abdullah, Fatimah bin Zakaria. Dia tulis di batu nisan, kian hak di kubur tu. Pai-pai di kubur tu. Kalau mana siapa dia wahai baca benda tu, mudah lupa hafalan dia. Kemudiannya kita orang ngaji salah satunya daripada kita orang ngaji dah, maka kita jaga patu. Salah satu lagi nya amanah wayah dah. Nak wayah adik-adik kita semua ni, apa-apa semua, ustaz-ustaz semua, kalau nak wi budak geti, kita pun kena jaga juga nah. Adik-adik semua pun kena jaga juga masa ngaji, kena jaga ustaz semua pun kena jaga. Sebab tu mau nak cerita daripada mula tu dalam kita, mula berapa sing kita di dalam, masa mau ngaji masa tu 1000 orang. Mula dalam kita ni dia jaga sangat akhlak dia pertama sekali, amalan dia jaga, amalan sunat dia kapit waktu, lepas tu dia tak kecek benda-benda yang tak orang panggil apa? Tak patut dan tak sesuai, dia tak kecek. Lepas tu dia worok sangat-sangat, lepas tu dia saat itu tak kecek orang panggil jahat suka tu betul ni tak. Lepas tu kita duk tengok amalan dia saat itu, dia jaga istiqamah dia. Kemudian kita saat itu hampir-hampir nak masukkan bulan Ramadan. Kita ni nak masuk kepada bulan Ramadan ini, apa yang kita kena jaga? Yakni puasa kita. Puasa kita. Kita kena jagakan puasa kita saat itu. Pertama sekali, puasa di bulan Ramadan ini. Saat ini kita kecek buku khatam Quran, maka bulan yang nak masuk lagi ke data dikatakan Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, dikatakan bulan Quran dan bulan ummah dan bulan ibadah. Kemudian bulan lagi ke data dikatakan bulan berpuasa, yakni dikatakan bulan Ramadan. Ia nak masuk lagi ke data, maka muhim yang kita kena jaga, ibu bapa kena niat belah-belah dah. Bulan Ramadan lagi kadang aku nak sewa pada, aku nak baca Quran semua, aku nak jaga jemaah, aku nak jagakan sunnah, aku nak jagakan amalan. Lepas tu ibu bapa dah, amalan dia boleh puasa pertama sekali, Quran nombor 1.
Lepas tu siapa ya tak boleh nak baca Quran, baca keluhu ibadah. Keluhu nak ibu-ibu apa tak mana nak baca Quran, macam-macam ustaz, macam adik, kita baca keluhu Allah ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katanya di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, difardu ke atas kamu akan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, semacam mana difardukan orang-orang dulu daripada kamu. Kama dia dengan puasa ni, maidah kita kan, perut kita ni. Kerana apa Tuhan fardu setahun sekali suruh kita puasa, supaya Allah Ta'ala nak wiki sara kita, kapok kita ni suruh berhenti ratib dalam setahun sekali. Sebab kapok kita duk musim hari-hari, duk musim hari apabila kita makan, duk musim semua. Kemudian hikmat yang Allah Ta'ala jadi suruh kita puasa ialah Allah Ta'ala nak wiki perut kita, kapok kita ni rehat ratib. Sebab tu hari kita puasa mula-mula tu ya bahasa alam perut, ya bahasa apa logam perut, ya bahasa kosong perut. Dengan sebab apa? Sebab kita tak pernah buat. Tapi apabila kita buat hari ke hari, kemudian kita puasa hari ke hari, maka kita rasa sedap, berasa segar. Dengan sebab apa? Kapok kita ni ya boleh rehat hati. Kemudian kapok kita ni ya Allah Ta'ala buat tiga bilik ni dalam kapok kita ni. Tuhan jadi sama 3 bilik. Bilik yang pertama dalam kapok untuk isi makan ni, dan bilik yang kedua Allah Ta'ala buat bilik untuk taruhkan air, dan bilik yang tiga dalam kapok kita ni Allah Ta'ala buat taruh untuk sipir, taruh untuk menyawa, yakni angin. Kemudian kapok kita ngomong apa nak puasa hari pertama tu, tengok air bertepu, beli air tepu, tengok air kau, beli air kau, panas pula ni pada malah kata apa ni, malah nak kata apa dah, beli air kau, beli air tepu, beli air tu, beli air ni, makan tak dapat ingat. Hak perut Allah Ta'ala jadi 3 bilik tu, bilik tamu untuk makan pun makan ni dah, bilik untuk buat air kita buat air pun nasi juga, bilik untuk nyawa kita pun nasi juga. Lepas tu nak nyawa tak boleh lah. Ini tamu terawih dah lah ni, tak boleh kira kawan terawih kenyim berapa. Kemudian di dalam bulan puasa ni kita kena banyakkan istighfar, banyak selawat atas Nabi. Malam mula akhir ataupun paling awal mula-mula kita kena banyak tarawih, jangan duk tinggal tarawih. Kerana di dalam bulan puasa pertama sekali kita jaga Quran, yang kedua kita jagakan tarawih, dan yang ketiganya kita jaga tarawih. Ana satu jaga Quran, yang dua jaga jemaah, yang tiga kita jagakan tarawih, hidup dah. Sebab tu kita tengok orang-orang dulu orang tunggu kita dulu, dia tak tinggal kamar dia di dalam bulan puasa ni, dia tak ada buat apa, dia buat amal sering, baca Quran, buat amal, buat ibadat. Lepas tu orang panggil tawajuh dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita di dalam bulan puasa ni Allah Ta'ala katanya, dan pula Nabi ada sabda, Nabi dah sudah hadis ni kita biasa dengarkan, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iza kanat awwal lailatin min Ramadan suffat asyayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futiha abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yaqulu Allah Ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan salasa marrat hal min sa'ilin fa'utihi su'lahu. Kemudian Nabi ada cerita dalam satu hadis. Nabi terangkan annahu qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza kana, apabila ada
awwalul lailatin, awal-awal di malam bulan Ramadan, malam pertama daripada bulan Ramadan, suffat asyayatin, dibelenggu dan ditamak ataupun diikat akan syaitan. Dah di dalam bulan Ramadan Allah Taala belenggu, Allah Taala berkata, Allah Taala tamakkan syaitan-syaitan. Lepas tu dia pun kata setan tak ada bulan puasa kan, nak kita duk ingin lagi, nak buat tak molek lagi. Hak tu orang panggil bekas-bekas dan orang panggil nafsu kita. Di hari awal-awal malam bulan puasa ni Allah Taala tamakkan syaitan wa maradatul jin, dan Allah Taala halaukan jin. Peherak jin dengan syaitan ya jenis lain-lain. Manusia suku, jin suku, setan suku langkah ni. Tapi kalau jin hak molek orang panggil jin Islam. Kalau kita cek bahasa kampung kita, jin ni apa? Hantu. Bahasa siapa panggil? Syaitan. Kalau jin hak molek dia panggil jin Islam. Kalau jin hak tak molek dia panggil jin kafir. Dia masuk dalam golongan setan. Kemudian awal bulan Ramadan Allah Taala tamakkan setan, Allah Taala halaukan jin hidup tempat dia. Lepas tu dia mau kata gano kita puasa nak buat tak molek lagi ni bulan puasa. Pas hadis Nabi kata tamak dah setan, ikat dah setan, halaukan jin hidup di tempat dia. Pas gano kita nak puasa nak buat tak molek lagi, puasa tak musmaya, puasa tak membaca Quran. Ni orang panggil bekas nafsu kita serta setan duduk sekali. Bekas dia tak habis. Setan ada dalam puasa? Tak ada. Jin ada tak? Tak ada. Tapi orang panggil nak buat maksiat lagi, nak tidur banyak, nak bangun semaya subuh. Ni orang panggil hawa nafsu kita. Setan dihambat, ditamakkan akan dia, dan jin dilontarkan, dihalaukan dia. Wa ghulliqat abwabun nar, dan diselak dikoci pintu neraka. Tuhan kata neraka ada berapa bilik? Neraka ada apa pintu? Yakni ada 7 pintu neraka. Kemudian neraka ni panas ke tak panas? Tak ada kena cecek dah. Cuba ambil lilin kita tangan atas tu. Tak lilin kita ambil lilin, ambil tiang tu, cucuk tiang kita jari atas tu. Kemudian kita tak jari atas tu, tengok gerak tangan dah. Gerak tangan kedah api dunia ni, api akhirat ni 70 kali ganda. Tapi di bulan puasa Allah Taala kocikan pintu-pintu neraka. Falam yaftah minha bab, dan Allah Taala tak buka walaupun satu pintu daripada api neraka. Pintu neraka tu tak buka. Tapi Allah Taala buka wa futihat abwabul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu syurga. Syurga kita tahu belaka dah duduk dalam syurga saat ni tu tak ada kena kecek, buat dia ngaku seterik dia cekak minggir. Ni nak ayat ni, dia ngaku esok dengan syurga dia ada pagar ya. Ni ngelik syurga, hak ni lek ngaku misalnya. Buat dia dalam syurga pas tengah dia ada al-a'raf. Apa al-a'raf? Dia ada pagar. Patu buat penjaga supaya kita sini pandai disedau di danau ni. Ya ada pagar kan? Ya ada kawat, ya ada tentera ni sikit, tentera sebelah balik malu. Kamu di akhirat esok syurga ni dengan kau ni ya ada penjaga, ya ada jaga di antara dengan kau dengan syurga. Kamu dia buat dok lain dengan kau. Ya royak pada penjaga ni, dia kata mu kenal tak si mamak tu duduk di sana tu, ahli syurga tu, orangku duduk lena. Ia duduk dengan kau. Tapi dia tanya malaikat duk jaga kan orang panggil pagar syurga dengan kau ni. Ya tamu kenal ada Abdullah bin Muhammad Mahmud bin Zaid di sana tu. Dia tu ya orang baik yang masuk syurga. Ya orangku. Cuba mu tanya dia ada ke air hak lebih-lebih hatta mai kau dia. Aku panas duk dengan kau ni. Lepas tu buat ahli dengan kau ni, ya panas tak panas? Dia tak nak buat ke mana? Duduk daging muka luruh, duduk lidah hancur,
duduk mata haju, duduk telinga gugur, dalam dengan kau sangat-sangat panas, kita tak ada kena kecil lebih pada kan kelumur lemah. Tapi di dalam bulan Ramadan ini ibu-ibu dan bapa, Allah Subhanahu wa taala katakan pintu neraka dan Allah taala bukakan pintu-pintu syurga. Allah Ta'ala buka pintu syurga bagi yang berdoa, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampunlah silap aku, ya Allah bagilah rahmat padaku, ya Allah bagilah anakku jadi baik, ya Allah bagilah anakku jadi saleh, ya Allah berbahagialah keluargaku, ya Allah jadikanlah syurga di dalam rumah tangga, taman syurga, ya Allah. Doa di dalam bulan puasa, sebab bulan puasa Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu syurga. Lagi pula falam yughlaq minha bab, dan Allah Ta'ala tak ada kunci walaupun satu pintu daripada pintu syurga. Lepas tu apa nak royak? Siapa ya duduk di dalam bulan puasa ni, dia rajin jemaah, lepas tu dia rajin sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan letak dia saat tu di bawah bayangan arasy ilahi di akhirat. Berapa golongan orang boleh duduk di bawah bayangan arasy? Ialah 7 golongan. Salah satu daripada imam yang adil. Kita biasa dengar rumah adil ni. Ini adil, pemimpin yang adil di dalam kampung seperti Kemenin Nepal. Dia adil kata haria, dia boleh duduk bayangan arasy. Dan yang kedua, rajulun syabun nasha'a fi ta'atillah. Supaya kita ni adik-adik semua ni, adik-adik pelajar, kita ni orang muda, pelajar putera puteri ni orang muda, nasha'a fi ta'atillah, rajin pada ibadat ke Allah. Bulan puasa ni rajin jemaah, bulan puasa rajin baca Quran, bulan puasa rajin buat amal, bulan puasa rajin zikir. Allah Subhanahu wa taala akan letak kita di bawah bayangan arah yang tidak ada bayang yang lain illa zillu, malaikat bayangnya bayangan arasy ilah. Dua. Yang ketiga, orang yang boleh duduk wa bayangan arah la yara yauma la zilla illa zillu, pada hari tidak ada bayang malaikat bayang arasy, ialah orang laki-laki, rajulun mu'allaqun bil masajid, orang laki-laki yang duk pertama duk ulai alik kepada masjid semacam ayah-ayah dan ibu. Ia puasa ni ulai alik gak ke masjid, dengan orang berpak selalu masjid, dengan orang ber selalu sejid, orang ni pun boleh duk wah bayangan arah juga. Dan satu lagi, orang sedekah. Ha ni, payung tamu payung al-Imamul Adil, tulis di arah al-Imamul Adil. Dan payung yang kedua, rajulun syabun nasha'a fi ta'atillah, payung dia tulisnya rajulun syabun nasha'a fi ta'atillah. Dan payung yang ketiga, rajulun mu'allakun bil masajid. Dan payung yang keempatnya, menoyak pakar-pakarnya di atas jalan reka, orang laki-laki yatasaddaqu, yang bersedekahlah ia kerana Allah Subhanahu wa taala. Ia sedekah kepada musqalah, ia sedekah kepada surau, ia sedekah pada masjid. Ia ada juga satu payung yang panggil sepayung apa? Payung sedekah. Lepas tu boleh puasa ni, kodok dan ngaku Tuhan katuk pintu neraka. Allah Ta'ala buka pintu syurga. Lepas tu dia tinggal Tuhan buka pintu syurga hak lapeti, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Adnin, Jannatul Muttaqin. Sudah dibukakan di bulan-bulan hampir-hampir nak sampai ni. Pintu syurga dah buka untuk kita dah weh. Lepas tu kita janganlah duk lengok-lengok lagi, kurang-kurang baca la ilaha illallah ataupun subhanallah walhamdulillah ataupun la ilaha illallah dalam bulan puasa. Baca apa-apa tapi jangan nak tinggal deh. Jangan kita tinggal amalan-amalan kita tu. Hidup apa? Sunat subuh, semaya fardu subuh,
Lepas pada subuh kita wirid sekejap, sama tara matahari nak tubik naik sekadar segala supaya kita nak sembahyang solatun duha. Kerana untuk dalam kita dengar ceritanya daripada bapa kering kita cerita saat ni. Untuk dalam kita ya bangun pukul 3 lagi. Pukul 2 ya bangun dah. Ya bangun malam wa amal pukul 3 sampai subuh ya turun pergi sembahyang subuh. Lepas pada subuh ya wirid. Wirid sampai pukul 7. Wirid sampai pukul 7 wirid matahari naik segala baru dia berhenti wa amalan. Kerana apa yang kata kalau ku wa amal macam ni, seolah-olah aku buat haji satu hari sekali buat haji. Satu hari aku boleh dapat pahala haji, pahala umrah. Sebab tu ibu bapa boleh puasa ni, Allah Ta'ala tutup pintu dengan kau, Allah Ta'ala buka pintu syurga, dan Allah Ta'ala akan bermiadana wa yaqulullahu Ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan, dan firman Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Berapa kali Tuhan kata? Tuhan firman thalatha marrat, 3 kali. Di dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam bulan Ramadan kepada para malaikat 3 kali. Tuhan kata nak, hal min sa'il, adakah daripada seorang mana duk memohonkan akan daku? Dalam bulan puasa tak kira lah daripada hamba mana, tak kira lah daripada jantan ke, tak kira ke daripada betina, tak kira daripada pucai ataupun puying, duk minta doa pada aku. Hal min sa'ilin, adakah daripada seorang yang minta akan daku, fa'utihi su'lahu, maka nescaya aku akan berikan, akan dia akan sa'il su'lahu, akan permintaannya. Seorang mana di dalam bulan Ramadan Tuhan firman pada malaikat, hei malaikat, merayak kepada hamba-hambaku. Tuhan kata 3 kali, siapa dia minta kepada aku di dalam bulan Ramadan, nescaya aku bagilah permintaan dia, aku terimalah permintaan dia. Lepas tu doa bulan Ramadan tak ada kena kecek dah. Lepas tu duk khilaf ulama masa istijabah ketika mana. Kata setengah waktu malam dekat-dekat nak sahur, kata setengah waktu pagi lepas daripada dan mana waktu kita terlepas subuh, ketika tu tukar malaikat malam malaikat pagi, doa banyak di situ. Kata setengah sa'atul istijabah, yakni masa Tuhan terima doa. Kamu di dalam bulan puasa Tuhan kata ke hamba dia, siapa-siapa dia berdoa denganku pada malam, tiap-tiap malam bulan Ramadan, aku akan berikan permintaan dia. Doa banyak. Amun nak ayat ceritanya daripada kita tersetengah daripada orang-orang kita boleh Lailatul Qadar dah. Kita tengok tu benda daya. Tu pak dai kita, tu Baqaratul Aman. Pok-pok ni berkat lakon ni. Sebab tu nenek demo boleh Lailatul Qadar. Doa tu tua dah, doalah. Orang-orang tua demo berdoa, dia jadi betul dengan malam Lailatul Qadar. Lepas tu Tuhan terimakan doa kita. Doa kok ya tu, makna tu nenek demo boleh malam Lailatul Qadar. Sebab tu anak-anak cucu demo tu jadi alim-alim ulama. Sebab tu kalau kita ibu bapa nak anak kita jadi soleh, nak anak kita jadi salihah, nak anak kita jadi alim ulama, kita berdoa di bulan puasa banyak, lebih-lebih lagi betul dengan malam Lailatul Qadar. InsyaAllah Tuhan akan berikan akan doa-doa kita. Lepas tu Tuhan kata siapa dia minta kepada aku, Tuhan kata aku winat, aku bagi. Sebab Tuhan kata dalam Quran Ta'ala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Patiayan di dalam bulan puasa Tuhan kata pada para malaikat, dia kata di dalam bulan tiap-tiap malam bulan puasanya 3 kali kepada hamba, siapa-siapa dia minta pada aku akan bagi pada dia. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa iza sa'alaka ibadi
apabila memohon akan dikau oleh hamba-Ku ya Muhammad, anni daripada aku, yang minta pada aku. Lepas tu kata fa inni qarib, maka sesuatu aku tu kata aku dekat dengan orang berdoa. Siapa dia nak wi Allah Taala dekat dengan dia, siapa dia nak wi Allah Taala hampir dengan dia, berdoa. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala sangat dekat dengan dia, hampir dengan dia di dalam keadaan dia berdoa dengan Allah. Pada katanya ujibu da'watad da'i iza da'an, apabila seorang itu berdoa aku memperkenankan doa dia. Lepas tu kata dan Nabi kata lagi, hal min ta'ibin fa'atubu alaih, adakah daripada orang yang bertaubat di dalam bulan puasa ni, Tuhan kata fa'atubu alaih, maka aku terimakan akan taubatnya. Dalam bulan puasa ni supaya Abdullah Pasik Hijaya tu teruk sangat. Abdullah Pasik cerita ni makruf di kalangan kita. Abdullah Pasik ni tak ada dah orang jahat. Apabila ia dengar sepada kampung Sadar dan kampung Putiau ni mati, orang Cina mati, ia pergi gali kubur mekan putih, dia jimuk Cina tu. Amalan Abdullah Pasik, apabila ia dengar orang Cina mati, ia pergi gali kubur, ia pergi buka kubur, ia ambilkan kapal taruh suku, ia pergi jual kedai, ia jimuk orang Cina mati. Berpuluh-puluh orang kata setengah sampai kat 100 orang. Ini amalan jahatnya. Tapi apabila masuk bulan puasa, ia tak pergi mana. Duduk dalam umum taubat dengan Allah, teriak dengan Allah. Apa tu syarat taubat tu? Ya ada berapa ibu apa? Taubat ni bukan usalli sunat taubah nah. Hak tu sunat taubat. Pak kita dah kata Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Hak ni sayyidul istighfar. Hak ni minta keampunan. Astaghfirullahalazim, minta keampunan. We faham molek mana taubat, mana minta ampun. Astaghfirullahalazim, minta ampun. Ada musalli sunat tapi sunat taubat. Mana taubat? Ya ada kali kita dosa kita ada dua. Ada dosa kita bersangkut dengan Allah Ta'ala saja, ada dosa kita bersangkut dengan anak adik. Kami ni kalau dosa kita bersangkut dengan Allah Ta'ala saja, syarat taubat 3. Yang pertama ad-nadam. Nadamah. Apa nadamah? Yakni kita sesal. Duduk di dalam bulan puasa, kita duduk sore dalam bilik kita, kita sesal dengan Tuhan. Siapa kita teriak tu biar mata mengalir sampai basah janggut-janggut kita. Ni syarat pertama. Syarat yang kedua Allah Ta'ala nak terimakan taubat, yakni dia kita dan dia ikhlas. Apa ikhlas? Bahasa Arab panggilnya ikhlas, bahasa Melayu kita tak mudah serik dah mi'aulah, beri dah, tak mudah buat dosa ni, tak serah serik dah. Yang tiga, syarat Tuhan nak terimakan taubat dia kita, yakni dia dalam duk taubat, dia tak kerja maksiat. Misalnya dia minum arak, dia tak buat dah minum arak tu. Kalau dia biasa zina, dia tak zina dah. Kalau dia biasa kata kau, dia tak kata kau dah. Ni syarat-syarat bagi Allah Ta'ala nak terima taubat. Yang pertama sesat, yang kedua dia serik, dia tak mudah, yang tiga dia saat itu putus daripada dosa. Dalam bulan puasa ni juga Allah Ta'ala terimakan taubat bagi orang yang bertaubat. Hak Tuhan kata dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tubu, irji'u ilallah, kembalilah kamu kepada Allah, mentaubatlah dengan Allah, taubatan nasuha, sebagai taubat yang suci, yang bersih dengan Allah Ta'ala. Tu dah hasil Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Tuhan terima. Lepas tu ilamat orang Tuhan terima ibadat, terima taubat kau nak ibu apa? Adik-adik semua. Dulu orang ni biasa karuk, biasa bunuh orang. Orang ni dulu biasa jahat. Dulu biasa kita tak semaya. Dulu minum arak tak berhenti. Tapi bulan puasa ya taubat semua dengan Allah sampai air mata bertitik basah janggut-janggut dia. Lepas pada puasa tu kau molek Dulu tak pernah mari sejid, lah ni mari sejid semua. Dulu tak biasa baca Quran, lah ni mari baca Quran semua. Dulu tak pernah ngaji, mari ngaji semua. Ni ilamat kata taubat dia Allah Taala terima. Kau molek sebab kita doa akhir tak nak. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Hey Allah, minta masuklah nyawa kuning dengan elok kesudahan, yakni mati dalam iman, mati dalam la ilaha illallah. Jangan mematilah aku ya Allah dan kami dalam jahat kesudahan, mati dalam keadaan tak molek. Kalau dia taubat pertama, kalau dia minta boleh puasa, Tuhan akan bagi permintaan dia, Tuhan akan beri permintaan dia. Dari dia taubat, Tuhan berikan taubat, Tuhan terima. Taubat tu nak taubat molek dah, jangan jadi super korong tu. Korong dia taubat tu tak terima dah. Sebab apa? Sebab dia deraka ke Allah Taala. Dan sebab deraka ke Allah Taala sangat-sangat sampai bumi telan dia sebab taubat dia tak diterima kan oleh Allah. Sebab tu ibu bapa belum dah tanah nak masuk dalam mulut kita ni. Tanah kita kena klik situ. Hak duk sedap, duk ria, duk suka, duk ramah tu. Tanah duk panggil kita 40 kali sehari. Tanah kubur kita duk panggil kita 40 kali sehari. Malakul maut duk mari ziarah kita 40 kali sehari. Malakul maut duk menyawa. Syah mari Allah lambat ke kelik tu. Mai tengok kata asizin lambat kelik tu. Si mahmud lambat kelik ni. Nak royak kata tanah kubur duk lambat mari Allah. Mahmud mari ayah mari mana? 40 kali kalau miyah pun miyah mari. Kalau Fatimah kubur duk panggil, malakul maut duk ziarah dia tu 40 kali sehari. Tengok siapa ke tak siapa, siapa tak siapa. Lepas tu bulan puasa ni kalau kita bulan puasa ke bertobatlah wisungau wa amma wisungau. Kita tak tahu bumi kata, hei manusia, hei anak-anak. Bumi cerita, ya Bani Adam, hei anak-anak. Lah ni mu nak jinyak tah belakang pun jinyak mu nak berak tah pun berak mu nak kecil tah belakang pun kecil. Tapi mu kena ingat satu hari mu kena masuk dalam peluk tu. Bumi dak kata kita hari-hari ni, ya Bani Adam, hei anak-anak. Lah ni mu nak jinyak tah belakang pun jinyak mu nak kecil tah belakang kecil, mu nak berak. Tapi mu kena ingat mu kena masuk dalam peluk tu satu hari. Sebab tu taubat banyak. Lepas tu tak ada siapa yang kena ni. Amba tak kena, ayah pun tak kena, ada dosa apa pun ada dosa, adik pun ada. Kalau tak berdosa, budak baruan. Tu lah. Dia sebut kata akhir balik, tak semaya dosa. Dia sebut kata akhir balik, ngaji tak lepas patuhin dosa. Orang tak ngaji, dia ada wasa aling seorang dia semaya. Tengok dia masuk sejid semaya, dia pun semaya. Kebih Allahu Akbar. Kebih boleh mo, tapi mu kebih baik mana? Usalli bah tahu kamu dosamu dah. Sebab mu tinggal ngaji, mu tinggal belajar. Karena nanti Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bermula tutup di ilmu saat itu wajib dan fardu di atas tiap-tiap muslimin wa muslimah. Makna kata kalau mu tinggal belajar, mu dosa. Misalnya mamak mu tak belajar, mu lah dosa. Dolah ngaji lepas daripada dolah. Mahmud ngaji lepas pada Mahmud. Tapi Zakaria tu tanggung dosanya. Sebab tu ngaji, belajar ini satu perkara campur jadi perkara yang difardu tak kita kena belajar. Tiga ilmu modah oyak sok modah. Pak Nabi pun oyak sok modah kena ngaji tiga ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf.
Tiga ni wajib. Adapun ilmu nahwu, i'rab, kelima, i'rab, Quran tu tak wajib dah, kita tak ngaji tak dosa. Hak ni orang lain tugas suku ni. Pak ses-ses tu, pak ustaz-ustaz tugas suku. Hak kita kena ngaji tiga ilmu ni kita kena reti. Cara nak baca baris huruf lah mana, hak ni pak ulama-ulama cara. Ni orang pandai-pandai cara. Bagi kita kena hidup ngaji daraba Zaidun Amran bagi maki bi'in. Tak dah. Hak tu tak wajib, tak mengaji, tak berdosa. Tapi kalau tak kenal kata Tuhan ada ke tak ada, Prakcau ni ada ke tak ada, Tuhan ada ke tak ada, tapi Tok Guru kata ada. Mana dalil Tuhan ada? Aku dengar Tok Guru ayat kata Tuhan ada, tapi pun ayat dalil tak boleh. Faham dosa ni? Berdosa hari-hari duk turun hujan tu bombak-bombak tak kepala. Kalau tak ngaji dosa tu bombak-bombak tak. Sebab mati kata izkullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Orang yang taklid di dalam ilmu tauhid, iman dia duduk syok-syok oleh ulama. Orang tak kenal Allah. Sebab tu kata Imam Ghazali, la yasihul ibadah, tiada sahlah boleh ibadah seorang illa ba'da ma'rifatil ma'bud, malaikat selepas daripada dia kenalkan Tuhan yang sembah. Lama mana dia tak kenal Tuhan, selama tu ibadat dia tak pakar. Lepas tu kalau kita tak ngaji nak reti kan? Tak reti. Lepas tu kita tahu tak mana haram mana halal, tak ngaji bekok tak tahu. Duit repo dah kira. Dia mau kata duit repo ni makan umek mana? Kata demo tu kata. Demo tu biar. Duit repo boleh makan, duit bunga boleh makan. Demo tu kata demo mana? Tu duit bunga tak boleh makan. Hukum bekok kata tu kena ngaji kau bekok. Lepas tu ngaji tasawuf kena reti bab bukati dah. Bukati kamadin tu Nabi kata lagi, hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu. Adakah daripada orang yang minta ampun? Nabi kata Allah Taala akan ampun bagi dia. Lagi pulanya wa ya'tikullahu bi kulli yaumin, dan Allah Ta'ala akan merdeka dengan tiap-tiap hari min Ramadan alfa atiq minanna, beribu-ribu daripada api neraka. Fala istaujabal azab, maka tidak mempasti ia akan azab. Maknanya setiap hari Allah Ta'ala akan merdeka seorang itu daripada api neraka. Itulah ibu bapa. Dah. Jadi makna kata bulan puasa saya terima taubat kita, bulan puasa saya ampun dosa kita, bulan puasa saya terima istighfar kita, bulan puasa saya terima doa kita. Waktu bulan puasa ni juga Allah Taala merdeka beribu-ribu daripada orang yang masuk neraka. Patu kuat masuk neraka daripada umat Nabi ni, ya kekal tak? Ya tak kekal. Kalau imi dah dalam, nah imi halus ya, besar putih pasir duduk dalam hati ya, besar putih pasir duduk dalam hati ya, masuk neraka tapi tubik dalam neraka. Tapi bila-bila tubik ke Allahu Akbar, kita letung sidang, kita letung tubik dalam neraka. Kemudian tubik di dalam neraka saat itu ni, boyo naik tang neraka saat ni malaikat pergi dia di kolai Kausar. Gimana ya tiga bakti di kolai Kausar saat itu, orang Islam umat Muhammadiyah umat Nabi masuk neraka dulu, bakar malaikat naik ya di atas darat, di atas neraka pergi di kolai Kausar, mandi tiga bakti daripada air neraka kolai Kausar, maka cuci putih daripada hintai kelai bagi api neraka. Kemudian apabila Tuhan saat itu suruh dia masuk syurga, boleh syurga pakak riuh suka dia. Oh ya, suka. Ahli syurga suka dia. Pada dengan dia aku ajak mai semaya tak mau semaya. Pada dengan dia, ya pakak suka dalam syurga. Luruh wadah lagi muka weh. Fa ahli syurga apabila yang masuk syurga, ya pada dengan dia aku ajak ngaji tak mau ngaji. Malu tu saya masuk syurga Allah Ta'ala, bukunya di dahi ya ada tulis ahlin nar,
ahlin nar di dahiya ni. Sungguh kata mandi dah dengan koleh Kausar, di air telaga Kausar, tapi orang panggil tanda ahlin nar tu tak habis daripada umat Nabi. Tapi kerana ia dosa banyak, tapi imi ada besar putih pasir, Allah Ta'ala bakal dengan kau. Waktu baik dia mari, tapi mandi cuci dah, tapi tanda ahlin nar ada di dahi, dia tak mau masuk syurga. Malu demo. Apabila malu demo, Nabi kita sujud ke Allah. Nabi sujud ke Allah. Kemudian Tuhan kata, ya Muhammad, hari ini bukan hari sujud dah, hari ini bukan hari ibadat dah, hari ini bukan hari semayat dah. Munak gawa lagi Muhammad ni. Ya Tuhanku, ada umatku seorang ni tubik daripada dengan kau ni, dia tak mau masuk ke syurga sebab di dahi dia ada ahli nar. Pas nak buat lagu mana ya lah. Gitu. Hari ni tak usah sembah, tak ada kena sembah hari ni. Malaikat Jibril pun mari sapu dengan sayap dia perah di dahi, tubiklah tanda ahli nar tu. Pas tu ibu bapa kita nak duduk macam ni kan ni, nak terangkan pilihan kau semua itu. Dia mau kata kerana mu tak semaya, Allah Tuhan buat dengan kau, aku takut kesih kau dengan kau Tuhan, kalau aku tak masuk nyawa sudah dia. Ada kadang-kadang kau itu ada ni kecek baik ni kerana mu tak semaya, tak ngaji, Allah kau mu nyanyi buat Tuhan buat dengan kau sahaja, kau tak masuk dia nak masuk. Oh sudah dia. Sebab tu kita kena jaga bulan puasa ni. Tuhan merdeka beribu-ribu daripada api dengan kau, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita ni jam malam dah nyanyi resi ni. Nak lagi kan ni? Tengah malam apa tak apa mau tidur sini dah ni. Kita tak ada apa tak apa 2 jam, tak ada apa 3 jam, 2 jam setengah boleh mo. Malam mau kecek 2 jam setengah apa kurang belah malam. Dia mau buka majlis lambat. Kita pergi pas korek ni, tapi tu email nak kecek gratis, tu nebel nak kecek dia pun 9.30. Tak ada apa kita. Kita ni buku kecek ni orang panggil cing mari dah. Bodok ngaji mari puluh-puluh tak tidur dah, makan tak makan masa duk sam ni di Syria ni. Kita ngaji kalau dia besok kita setak lepas isya, kita tak tidur sampai subuh, sampai pagi besok. 2 minggu kita tak tidur. Adik-adik lewat ni. Kita ngaji dalam kita ada jadi tunggu ni, pondok pukul 4 tak katuk berita pun tak tidur, ketok pun tak katuk berita. Ni saya mau dah mau sendiri, saya mau tepi pondok Bagalaya tu, kau pondok di Tan ni. Kita nak malam kita tengok pondok dia. Kita tak katuk pukul 2.30 tak katuk ke. Kita tak boleh katuk ke. Kita tengok pukul 3 tak katuk ke weh. Kita tak katuk. Kita duduk dengan ia tu 10 tahun duduk tengok pondok ia pukul 4 subuh. 4 pagi baru katuk kita. Padai je lek pun. Malam duk penak kita. Malam duk teluk kita. Kita pergi kadang-kadang buat sorok budak musik dia. Susik dia. Ya pokok kau takut kok, ya pun kata katuk. Hamko pak malam pelita tak katuk lagi duk baca duk nak kita doboi kita tengok kita doboi kita baca kita duklah ning dia 10 tahun kita katuk pukul 4 pagi pukul 4 malam. Adik-adik nak lek nak rapat pagar babo ini sutrai lain ngaji. Room kita ni sutrai. Pok cuk dalam room kita ni 2.5 tu lek, 3 tu tak tidur lagi. Duk luar lagi kalau biasanya start pahisya baca surat, baca ngantuk bangun diri, bangun jalan takut ngantuk pun jalan. Pasal hingga ngantuk duk nyataklah baca. Ngantuk jalan. Tak berani nak tidur, takut sok jatuh, takut rasi film tihan, takut jatuh pada peperiksaan. Kita tak berani tidur start lepas isya baca ngantuk pukul 1 pukul 2. Lepas tu apa yang terakhir ada anak sore ngaji, anak sore ada malam-malam nak duk teriak belah-belah, kita periksa belah-belah, mengapa belah-belah, ulik anak belah-belah. Oh ciwik weh. Dah adik-adik kita nak alim tu ya Tuhan tak aku tak sengaja ngaji nak mau tidur. Lu Tuhan nak alim itu kan dia weh.
Ya buku ngaji ni ya tak nurung weh. Kalau anak tu guru kalau tak ngaji ya tak nurung, ya tak suka anak dah. Tak suka dengan anak ulah kapok. Anak ulah sela, anak ulah kapok, beranak mak ya bisa lo dah. Anak tu guru kalau tak ngaji ya tak boleh. Ya kena ngaji. Ya kena ngaji, kena mengapa? Puan-puan puan-puan ngaji kita 20 tahun, dalam 10 di luar negeri kat 10 tahun. Biar periksa ni, cik mah, patut ada kawan aku pun nak pergi baca ngamu dia weh. Aku tak mau tidur malam teh. Hari pun nak baca. Biar periksa kan kena kita lu. Pak kita 3 buah nak periksa esok nak sah ni 3 buah. Hak sah tu 200 muka, hak sah lagi 100 muka, hak sah lagi 80 muka. Dalam masa semalam ni nak buat ke mana? Nak masuk lagi bilik periksa esok. Tak boleh tidur. Siapa tengah-tengah jalan nak kereta nak pergi periksa mutah di belah-belah. Mutah. Siapa mutah ngaji weh? Ngana pening kita tidur malam. Padik-dik lah ni kena semua payah-payah lah ni tu nak buat beg ni tu ada-ada darah tinggi ni. Ni nak yang kata mengaji tu ya lagu tu kalau nak wijaya, kalau Nabi katanya orang bunuh 4 perkara. Akhirnya nak akhir ni 4 perkara orang bunuh. Yang pertama al-aqlul kathir, makan banyak, mulut pergi mati. Duk pompu, Fuak makan banyak ni pun Nabi kata fuak ni membunuh. Fuak ni orang panggil siapun, orang panggil siapun. Punuh orang ni. Makan tak berhenti. Al-aqlul kathir, makan banyak supaya padi teh mulut tak berhenti. Tamu. Yang kedua Nabi kata orang punuh al-kalamul kathir, kecek tak ada berhenti. Popri tak ada berhenti weh kecek. Punuh orang ni. Kalau kecek hak agama, kecek hak Quran, kecek hak ilmu kau banyak kau molek. Kecek hak Quran, baca Quran kau banyak ya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi kalau kecek saja ni kecek buah ni ya punuh. Orang panggil kes semula dengan. Dua. Yang tiga punuh an-naumul kathir, tidur banyak berdoa. Tidur straight, pas subuh tidur, lepas tidur, lepas makan tidur, pasang tidur. Apa nak ayat sejarah buat tidur sore. Yang ni minta nama kita pula namanya Yakub. Dia buat mana hari tu yang mari ke bukit. Mari ke bukit kelik siapa rumah tidur tak jemur. Tidur tak jemur Yakub. Tidur tak jemur tu ayah yang gerak. Kau bangun kau. Kau bangun. Kau bangun. Akhir-akhir ayah saat itu hajak adik ya kakak ya usung nak tahu. Tak apa-apa. Nak ya tahu dia tidur. Kamu dia tengok lagu tu gerak tak khabar, tonyoh tak khabar, sapa 2 hari 2 malam tak apa-apa. Lah tidurnya ni. Akhir-akhir ayah dia tidur 3 hari 3 malam tak tahu nak buat lah mana. Gerak tak khabar, tonyoh tak khabar, akik tak khabar. Jadi wahai tidur. Ayah ya ke ainyo. Ainyo nama perahu me ainyo. Gigit di mulut ya tak di mulut ya. Itu betul. Demi ainyo gigit dalam mulut ya. Gitu. Khabar kan tanya harta. Duk mana ni? Payah dah ni. Ganonya tidur tu lalu Yakub. Allah seling kaya. Seling 3 hari 3 malam. Sambang satu seling. 3 hari 3 malam seling. Allahu Akbar. Orang panggil an-naumul kathir. Tidur banyak. Ada yang keempat orang punah Nabi kata ni apa tua al-jima'ul kathir wahis tubuh. Wahis tubuh doa ni pun punah kat weh.
Pala lutut goye. Di pok tua-tua. Nikah hujung pok tua-tua. Ni pok guna perkara akhirnya malam ni. Yang pertama pok makan banyak punah. Pok tidur banyak pun punah. Pok kecek banyak pun punah. Yang keempat pok jimah banyak pun punah. Lepas tu haknya molek Nabi kata khairul umuri awsatuha wa in qalla. Sebab kerja wit tengah jangan telajak sangat. Kalau tidur pun tengah-tengah. Kalau makan pun tengah-tengah. Kalau kecek pun tengah-tengah. Kalau jimu pun tengah-tengah. Kalau buang pun tengah-tengah. Sebab itulah orang kita ni dia tak suka orang masalah, tak suka Cina. Amo nak contoh sekali. Orang Cina dia tulis kat mana weh? Fak kita tulis kat ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik kat ni tak? Kani mangiki. Sia tulis kat mana? Fak kita tulis kat ni tak? Dia kat ni. Hak Melayu. Hak sia tulis ngiri mai kani. Ada pun Cina, Cina kat ni. Tengok tulis tak suka dah tu Cina. Kau. Kok ya ada? Sebab tu Cina mata ripik, makan nasi dengan nyepik, duduk ya hipik buat itu naik bukit ya duduk kita. Cara tulis dia tak suka dengan kita. Kau. Buat kita tu baik straight, baik. Sia apa tu baik? Cina kita dah. Sia tu baik, kita tu baik ni, sia tu baik. Cina ya kau tu dia. Buat kita ni ya wahai buah. Lepas pada buah yang nak ikat air buat sulit malam tak kira air biar pun patah ajak terang makan sekali tu buat kita patah ajak terang pakai suit air kawin buat suit air dia tak air remon tu dah pagi esok ya malam kawin ikat air remon pas semula lah mu tak royak kena royak kau murid makan punya tak apa ni fak Melayu yo wahai kecek yo buah boleh malam kau malam yo sunuh air biar tidur tak pakai tu fak Melayu insyaallah pada kali ni kita puasa pun dah kalau boleh baik dan baik kalau boleh fikir pun fikir dalam bulan puasa ni Tuhan sangat terima taubat kita Tuhan katuk pintu neraka Tuhan pintuakan pintu syurga patut Tuhan terima siapa yang minta Tuhan terima siapa dia taubat Tuhan terima taubat dia siapa dia minta ampun Tuhan ampun dosa dia patut siapa dia minta apa Tuhan bagi dan minta banyak-banyak ibu-ibu bapa patut hujung dia masalah pengajian masalah kita tu kena ngaji semua baik daripada hidup ni sampai mati kena ngaji adik-adik semua dah insyaAllah apa pun tak sepanjang lah takut nyanyi orang sini pergi sedia lagi ada apa ni biasa ya tapi takut orang sini nak motong isak ni nak nori takut emosi ni saya kerak apa tak ada motong mola gitu takut orang sini tak tu baik hujan-hujan ni saya juga dia dan apa tak apa sebab apa tak nongih tak ada ni nak kelih tak boleh dah jauh orang sini ada orang sini tu mana nak motong mana nak kerja kabar esok kan dengan ceramah kuat doa esok selera kedah-kedah insyaAllah patut insyaAllah kita minta orang sini selamat Amor sini pun selamat orang 3 wilayah kita selamat pas dalam bulan puasa ni kita boleh buat tarawih bersama-sama lepas tu kita boleh jagakan Quran penuh-penuh jaga zikir lepas tu apa nak pesannya lepas maya berapa dah hak mula beri cahaya kita pesan lepas tu mula tunggu kita pesan kalau siapa dia nak pergi berkat siapa dia nak pergi mudah kerja tak letih mana tapi rezeki mudah jiwa nah Jawaya semua dah banyak semalam pun tanya bapa nak buat lagu mana hari rezeki mudah. Ambo klik dulu jari 10 ada duit 10,000 kok anak seorang klik rumah anak dah tak ada gapo kebun tak ada tapi sekarang learning ambo pakai kereta di Monte klik Syria ambo duit 10,000 lebih jari 10 klik orang tua tak ada taruh harta taruh tanah pondok 5 rah balas stay rumah stay kita klik tak ada apa sekarang tapi kita klik kita pakai dengan ilmu kita ngaji dan kita buat amal kita jaga amalan sekarang learning apa makan keretanya 4-5 tik pondok mau bangun pikat 10 juta dah learning pondok nak sejek kita tak rasa peduli sekali apa siapa dia nak murah rezeki kita jaga amalan
semaya awal-awal waktu. Dengar orang baik Allahu Akbar Allahu Akbar sebelum pada tu 10 minit bi asmaya belah-belah. Mi asmaya belah-belah belum kena apa? Semaya dah apa subuh dah setengah jam ataupun zuhur dah setengah jam. Sipai bi asmaya belah-belah siap jadi nak semaya. Lepas pada semaya zikir sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan bangun lagi. Jangan bangun lagi. Ni kapian maya pak telefon dah kleng. Tengok telefon dah. Kadang-kadang setengah tu dia tengok telefon leh maya. Allah kanung tu lalu. Bunyi telefon leh kleng dia buka dia tengok lagi telefon ni. Tak tepi lu. Nganti tulis kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu buat amal tak nanti banyak, tapi tawajuh dengan Allah yang penting. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alam. Amal sikit tak apa, tapi hati hidup dengan Allah. InsyaAllah wak tak lama ni. Apa waknya dalam 2, 3, 4 tahun mau boleh rasa di hari ni rezeki sangat-sangat dibuat. Dia kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang mana takut Tuhan buka jalan-jalan dia. Hak payah jadi mudah, hak mudah kau tak mau mudah, hak sikit kau banyak daripada rezeki dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Taala akan rezeki dia dengan tak ada kira-kira. Allah ni apa dah? Nak wayak semua-semua ibu dah. La ni apa? Hari Selasa beratur kira faai tahu dah. Rezeki lah ni. Ni amalan kita ni. Jaga Jumaat, jaga sunat kapit waktu, jaga Quran, jaga zikir pas maya la ilaha illallah 100, insya-Allah rezeki kita. Lepas tu buat awal 100, mobil seminggu sekali hari Selasa, seminggu sekali nyakit macam-macam. Hak mari setengah sehari 2 ni. Nyakit apa? Nyakit budak tu kita tengok pelik sekali, muka tak nampak rupa manusia. Hidung dia apa jadi pelik, cotik, lepas tu mulut dia jadi lepas tu muka dia besar kadang-kadang, dia besar, lepas tu halus. Boleh dia besar, boleh dia halus. Pelik. Pas setengah daripada setengah pelik-pelik lagi nak duduk tak boleh, jadi panas tak belakang, nyocok di perut, nyocok tak bau. Ni setengah. Pas setengah lagi nya, kadang-kadang nak tidur tak boleh, ngantuk lagi, nak makan tak boleh, nak duduk dekat tak boleh, ngantuk lagi. Ada apa macam ni? Nak makan nasi 3 tahun tak boleh. Ada setengah ubah memohon jai, kota kaya apa rupanya bangunte, habis berjuta-juta. Ni nak wayak sebab tiba bapak jaga zikir pas maya la ilaha illallah. Kata buat wajah zikir baik ni la ilaha illallah. Allah tu masih ni kata mulai ibu-ibu la ilaha illallah. Allah dimakan di hati, dimakan di jantung ni la ilaha illallah. Sini 100 kali lepas maya nak waktu. Lepas tu belum nak best dengan jemik asmaya belah-belah. Lepas tu buka pakai yang hijau, pakai baju hak cuci, kain hak cuci, pijak cuci, pakai kain yang putih-putih, pakai cuci. InsyaAllah siapa yang buat amal lagu ni hari-hari panjang masa 40 hari sampai setahun. Yang ni hijau sikit-sikit, yang rezeki mudah dah ya. Yang mari tak tahu lek mana. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dah insyaallah ada apa? Insyaallah dah buat dah. Lepas tu kalau kasar sikit agak maaf lah. Nah, lepas tu aku maaf banyak-banyak nak ke sini, lepas tu lewat mari baca pada mesin ni dia kecek awal, tapi kita lek tani kalau mau pergi Panggori dia pukul 9.30 dia baru kecek. Kalau kita lek tani dek jalan mana pampo tolak ceramah 20 tempat lebih dalam bulan ni saja.
dan kepada Allah 2 bulan lebih. Kalau tak ada untuk buat nak malai, tapi sini kalau kita kecek dengan Ustaz Mangga, kita terima. Sebab hari ni pun banyak, hari ni pun ada pun kita tak sih. Sebab kita duk mengajar, duk pakai, duk beratus lebih. Lepas tu duk pakai, duk besar, duk alim. Lepas tu pakai motor, ada lah macam-macam lah. Ada baca kitab, ada macam-macam. Sebab itulah insyaAllah kita harap pada sini jadi berkat Momik Abdul Barakah ataupun Abdul Mabrukah, yakni Momik yang diberkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tambah bagi kau ke sini, pokok kita di sini ziyadatul khair lil ghair, tambah kebajikan untuk yang lain. Orang ni ngaji dah boleh ajar orang ni, hak ni ngaji pandai boleh ajar orang ni. Jadi dia berturung menurung. Orang panggil tak ada berputu-putu, orang panggil jadi duk panjang berpanjangi ilmu kita ni. Wa ilmi yang kita faham bihi sekat dulu. InsyaAllah agak ma'adeh. Kalau kasar orang, kalau kecek tak sedap di telinga, patut rasa siap pun tak ada kecek mana, dah agak kemaafan. Patut boleh faham tu daripada Allah. Patut tak faham masa sakit dengan apa kecek weh, hak tu daripada hawa nafsu ambo sendiri. Patut hak ni menjurung ini, tak sampai bakar moyak sana. Jangan kecek banyak, jangan tidur banyak, jangan makan banyak. Ingat boleh deh, kalau makan banyak belanja punah, tidur banyak belanja punah. Jangan. Tidur sikit-sikit ada, tidur sikit-sikit lah. Pokok ngaji tidur tak banyak. Pada satu ulama dia tidur 30 tahun dia tak biasa tidur baik tu. Dia tidur baik ni, dia tidur nyanda atas kisin nera 10 minit, 15 minit. Kadang-kadang dia baca kitab yang nera baik tu. Lepas tu dia mau tanya dah dia, sebab apa ya Syekh boleh tak tidur tak tika, tidur tak firash, tidur di atas barang. Dia kata aku tak sewi omong aku dicarikan oleh dunia, oleh tipu daya dunia. Sebab tu aku tak sewi tidur sedap sekali. Kenapa? Kerana aku takut akhirat esok aku tak sedap. 30 tahun tak bisa tidur tak tika, tidur tak lemek. Kita ni ada lemek ban ni semua minggu ini malah ban kan. Kau sampai kita dua lapik. InsyaAllah deh. InsyaAllah. Pada tu dulu ada ni. Lepas tu pada tu maaf banyak deh. Daripada hujung rambut sapa kepada hujung kaki. Maaf di kami, mai sapa lah sebelah kiri. Harap maafkan semua nak ke sini. InsyaAllah kalau ada masa, ada mula, InsyaAllah kita bertemu semula. InsyaAllah kita harap pada ke sini berkat, anak-anak pun jadi berkat, anak-anak jadi orang soleh. Lepas tu doanya, doa lepas pas maya banyak. Lepas tu kalau nak doa untuk anak, doa dekat-dekat matahari nak jatuh. Dekat-dekat matahari nak jatuh setengah je dekat maghrib, doa mohon di situ banyak. Lepas tu doa belum pada subuh sikit banyak. InsyaAllah anak kita juru, anak kita reti. Lepas tu anak kita sapu hati alil tu. Amun ajak ayat so, bacalah ayat suratul An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma allazi la kafaru bi rabbihim yahdilun wallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ibu dan ayah anak kita masa kecil-kecil duk lendo, sapu kepala turun mari ke kaki, sapu kepala, insya-Allah anak kita tak degi, anak kita tak gerah perut dia wa amma suratul An'am pala ayat hak mula-mula banyak tu akhirnya tu dia maaf tu. Sekadar saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala